Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga nikmat limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat bertemu lah pada malam ini setelah kita bercuti bukan sebulan 3 bulan kan dekat last kelas kita bila bulan 12, bukan 3 bulan ni, dekat 5 bulan disebabkan oleh kesibukan dan juga urusan-urusan yang lain, tapi Alhamdulillah kita dapat juga bertemu lah, walaupun pada asalnya kelas kita minggu lepas kan, qadarallah masya'a fa'al, kita kata minggu lepas kita tak boleh mula lagi, dan Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini kita dapat bertemu lah, kita dapat bertemu setelah sekian lama, 5 bulan kita tak ada kelas. Baik, wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik, jadi kita akan sambunglah pengajian kita dalam membahaskan berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan kitab Fathul Majid ala kitab tauhid, atau maaf, Fathul Majid pula, Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Itu menunjukkan dah lama tak buka kitab. Sampai nama kitab pun tertukar tu. Maknanya ni kantoi ustaz tak buka kitab ni. Betul lah kan, pasal 5 bulan memang tak buka lah kitab. Jadi itu antara kerugian lah kalau kita batal kelas kan. Maknanya kalau kita tak ada kelas tu maknanya tak buka kitab lah. Ustaz jangan tipu, ustaz tak buka kitab kan. Tak apa. Jadi Alhamdulillah, jadi kitab kita Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid, karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita berhenti hari itu betul-betul dekat bahagian yang kedua, Al-Qismu Tsani, bahagian masih lagi membahaskan berkenaan dengan pembahagian tauhid. Maknanya kita bincang dah hari itu tauhid terbahagi kepada 3. Kemudian pembahagian kita bahaskan tentang dalil-dalil pembahagian taksim tauhid tu, dan boleh lihat balik, rasanya ada rakaman kan, ada rakaman, boleh tengok balik rakaman. Kita tak akan ulang lah, maknanya pembahagian tauhid, dalil, kemudian perbahasan yang kita bahaskan sebelum ni, maknanya kita recap sikit sekejap lah kan, supaya kita refresh balik. So maksudnya perbahasan kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan taksim tauhid, pembahagian tauhid, tetapi hari ini kita masuk pada pembahagian yang ketiga, Al-Qismu Al-Thalith. Kata Syekh Al-Muallif, Tauhidul Asma'i was Sifati, Tauhid Asma' was Sifat. Jadi Asma' ni nama orang ke? Asma' ni maknanya jamak kepada ismun, isim. Ismun, Asma' maknanya nama-nama. Was Sifat maknanya sifat-sifat, sifat-sifat, attribution, sifat-sifat attributions. Baik, wa huwa ifradullah azza wa jalla bima lahu minal asma'i was sifat. Itu takrif dia. Takrif dia, tauhid asma' was sifat ini maknanya mengesakan Allah, menunggalkan Allah azza wa jalla bima lahu minal asma'i was sifat, mengesakan Allah azza wa jalla pada apa yang dimilikinya, berupa nama-nama dan juga sifat. Dalam terjemahan dia terjemah apa? Dalam buku terjemahan takrif tauhid asma' was sifat, siapa nak baca? Tafadhal. Baca je dia punya takrif. Okey, jadi dia terjemah bima lahu tu pada nama-nama. Kita boleh juga terjemah kata dari apa dia, kita mengesakan Allah Azza wa Jalla pada apa yang dimilikinya daripada nama-nama dan sifat-sifat. Kalau terjemahan tu kata pada apa yang ada pada Allah SWT, padanya malahu,
berupa asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Baik, wa hadza yatadammanu syai'aini, dan ini mengandungi dua perkara. Maknanya bila kita sebut beriman dengan asma wa sifat, beriman kepada ataupun beriman dengan asma wa sifat, maknanya kita mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, mengandungi dua perkara. Wa hadza yatadammanu syai'aini. Maknanya kalau kita sebut apa asma wa sifat, Syekh nak bagi tahu kat kita sini, dua perkara ni kita kena faham. Al-awwalu al-ithbatu. Ithbat. Al-awwal al-ithbat. Apa maksud ithbat ni? Menetapkan, penetapan, menetapkan, al-ithbat. Wa dhalika bi an nuthbita lillahi azza wa jalla jami'a asma'ihi wa sifatihi allati athbataha li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iaitu demikian dengan yakni hal tersebut, maknanya macam mana kita nak ithbat tu, maknanya kita menetapkan, kita mengisbatkan, menetapkan bagi Allah azza wa jalla itu keseluruhan nama-namanya dan sifat-sifatnya allati athbataha li nafsihi, yang dia sendiri mengisbatkan. Apa maksud dia sendiri mengisbatkan? Mudah nak faham. Dia sendiri isbatkan ni, Tok Syekh kata kah? Tok Guru kata ni nama Allah. Okey, Tok Guru kata ni nama Allah, ni nama Allah. Betul ke cara dah? Tak kan? Bukan maksud dia tu. Maknanya apa yang Allah sendiri khabarkan, apa yang Allah sendiri isbatkan, maknanya apa yang Allah khabarkan. Jadi Allah khabarkan kat kita melalui apa? Adakah melalui mimpi Tok Guru? Kalau kita buat dengan kelas dengan anak-anak kita kat rumah, kalau kata benda syirik ke benda salah, kata dia kan, pangkah praktik kan, maksudnya salah kan. Itu budak-budak punya cara lah kan. Orang tua tak payahlah buat itu, ustaz pelik sangat ni kan. Jadi kita isbatkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia isbatkan sendiri, apa yang dia khabarkan sendiri. Itu maksud allati athbataha li nafsihi fi kitabihi, bukannya melalui mimpi mana-mana orang ke, ataupun orang kata dia tu wali Allah duduk dekat tong sampah tu, kita pergi tanya dia, dia tahu tak ada wahyu ke apa ke, dia dapat daripada malaikat ke apa. Tak, bukan. Dalam kitabnya. Dalam kitabnya. Fi kitabihi maknanya kitab apa? Kitab kuning ke? Tak, kitab Quran. Kitab Al-Quran, Al-Quranil Karim. Au sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda teringat bila Syekh Ibn Uthaymin dia sebut sirah selawat ni. Cuba tengok dia punya sirah selawat. Kalau siapa yang ada dalam bahasa Arab, dalam terjemahan anda tak tahu dia terjemah macam mana tu. Sallallahu alaihi wasallam dia terjemah gitu je. Tapi kalau teks yang asal ni, teks dalam bahasa Arab ni, sirah bentuk apa? Selawat tu Syekh Uthaymin dia selawat macam ni, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu kan kita sallallahu alaihi wasallam kan. Ni antara satu lafaz yang warid dalam sunnah, yakni sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya kita sebut selawat, moga Allah melimpahkan selawatnya ke atasnya, ke atas Nabi, wa ala alihi, yakni ke atas ahli keluarganya ataupun pengikutnya wasallam, dan juga apa dia kesejahteraan kepadanya wasallam. Baik, tak salahnya Syekh Ibn Uthaymin lah, dia pernah ceritakan macam mana Syekh Ibn Uthaymin ni dia pernah mengajar di Masjidil Haram, dan ketika itu kita tahulah suasana di Masjidil Haram tu memang dipenuhi dengan jamaah umrah kan, haji dan sebagainya. Jadi sentiasa ada orang-orang yang datang melakukan ibadah dan sebagainya, datang daripada luar lah, macam-macam lah latar belakang. So jadi dalam satu kisah ni, Syekh Ibn Uthaymin pernah mengajar Masjidil Haram kan. Jadi Syekh guna lafaz selawat
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan? Kemudian dikatakan, diceritakan ada seorang lelaki atau seorang individu ni, dia ni orang Syiah. Orang Syiah. Jadi orang Syiah ni, dia kalau dekat negara dia tu, dia memang dah didoktrin lah. Maknanya selain daripada Syiah ni tak betul lah. Doktrin lah kan. Maknanya kalau pergi dekat Saudi tu Wahabi lah. Syiah pun cakap itu kak. Kan? Jadi orang duk sama je lah kan, pattern tu kan. Jadi bila dia dengar sendiri daripada mulut Syekh Ibn Uthaymin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia terus terpegun. Maknanya dia faham bahasa Arab. Dan terus datang persoalan dalam benak hati dia. Maknanya dia kata, dia terus berfikir, selama ni apa kita kata, ulama-ulama di tempat dia, di negeri dia, doktrin kata orang di Arab Saudi ni, Wahabi ni benci Ahlul Bait. Tengoklah, pasal dengar orang cakap kan. Tapi berbeza bila dia sendiri dengar, dia sendiri tengok. Dekat negeri dia orang kata macam-macam lah, pergi sana sini ya, depa ni macam itulah orang Syiah kan, dia doktrin macam tu. Orang awam, ulama-ulama dia doktrin orang awam macam tu kan. Sebab tu depa tak galakkan sangat belajar bahasa Arab. Depa biar. So, sebab tu kalau kita tengok kebanyakan jemaah umrah atau haji daripada Iran kan, kebanyakannya kalau yang veteran-veteran ni, kebanyakannya memang tak tahu bahasa Arab lah. So dia orang akan cakap dalam bahasa Parsi, bahasa Parsi. Jadi susahlah nak komunikasi kalau siapa-siapa yang kadang-kadang tu tersesat lah. Ada makcik, mana-mana makcik dari Iran kan, tersesat, tak jumpa hotel. Jadi susah lah kalau dia, memang kalau kita cakap bahasa Arab dia tak faham lah kan. Susah dia cakap pun cakap bahasa Parsi. Jadi nak bagi tahu dekat sini, point dia, apa yang benda yang kita nampak kecil, betul tak? Nampak benda tu kecil, selawat je pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tu, sebut macam tu je pun, tetapi dapat memberi impak dan kesan yang baik, pengaruh yang baik kepada orang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dekat sini, jangan la yahtaqiranna bi khairin bi syai'in min khair. Maknanya kat sini kita tak boleh meremehkan kebaikan ni walaupun benda tu kecil. Tak boleh. Jangan kita meremehkan benda tu walaupun kecil. So itu point dia. So kat situ anda teringat bila Syekh Uthaymin disebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau lafaz yang standard, yang biasa kita tengok dalam penulisan ataupun tafriq transkrip daripada kuliah-kuliah masyayikh, yang biasa selalu yang kita common yang biasanya sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi yang ni ditukar sikit je, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan. Wa ala alihi wasallam, tetapi memberi kesan sehingga dikatakan individu yang dengar Syekh Uthaymin ucapkan sirah atau lafaz selawat ini, dia jadi sunnah lepas tu. Maknanya dia dapat hidayah, membuka hidayah kepada dia untuk mengenali sunnah. Nampak kan? Sebab tu kita kata benda-benda macam ni kita tak boleh, apa sahajalah benda yang kecil kan, benda yang kita nampak kecil, remeh dan sebagainya, jangan kita remehkan. Sebab apa? Sebab Allah, innallaha syakur. Allah SWT ni dia maha mensyukur, kita maha mensyukuri. Apa maksud maha mensyukuri? Maksudnya Allah SWT dia appreciate, dia akan menghargai apa sahaja amalan hamba-hamba dia walaupun sekecil mana. Sekecil mana pun Allah SWT hargai. Maknanya Allah SWT akan bagi ganjaran. Allah Ta'ala akan beri balasan. Sekecil mana pun. Sekecil mana pun, kita jangan kita anggap benda tu remeh, kecil dan sebagainya. Dan last sekali kita rasa benda tu tak penting dan sebagainya kan. Tak boleh. Maknanya kita kena anggap
kebaikan walaupun sekecil mana sekalipun kita jangan remehkan. Jangan remehkan. Baik. Al-thani, yang kedua, tadi yang pertama isbat. Kat sini Syekh ada sebut dalil lah. Pertama tadi Syekh tak sebut dalil kan? Syekh tak sebut apa dalil. Baik, apa dalil kita tengok dalil tu. Apa dalil yang menunjukkan kita wajib mentauhidkan Allah ataupun beriman kepada Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya, al-asma' wa sifat. Baik, dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah itu ada nama-nama yang maha indah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyeru kepadanya. Berdoalah dengan menyeru nama tersebut, nama-nama Allah, menyerunya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah, berpalinglah daripada golongan yang melakukan ilhad, yakni penyelewengan di dalam nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka golongan tersebut akan diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Itu dalil daripada Al-Quran. Tapi Syekh tak sebutlah kat situ. Sebab kalau perasan balik Syekh ada sebut, nak rasa mungkin Syekh tak sebutlah dalil dia. Tak apa, baik, tak apa, kita sebutkan tadi, itu dalam surah Al-A'raf ayat 180. Baik, dalam hadis pula dalil daripada sunnah, antaranya banyaklah, antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atan atau mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atun illa wahidan, sesungguhnya bagi Allah ada 99, 100 kecuali satu, maknanya 99. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya di sini maksudnya menghafalnya, menghayatinya, mempelajari makna-maknanya, maka dia akan masuk syurga, dakhalal jannah. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dan Allah SWT dia ganjil dan dia menyukai keganjilan, perkara yang bilangan yang ganjil, menyukai bilangan yang ganjil, al-witra. Itu dalam hadis dalam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan adakah maksud hadis ini Allah ada 99 saja nama? Tak. Hadis itu tak bermaksud Allah itu nama-namanya itu hanya terbatas pada 99. Bukan itu maksud dia. Sebab apa? Kalau kita lihat Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir rahimahullah Dimashqi Syafi'i, Imam Ibn Kathir, disebutkan, kata Imam Ibn Kathir, thumma liyu'lama atau liyu'lam anna al-asma' al-husna laysat munhasiratan fi tis'ati wa tis'in. Perlu dijelaskan, perlu diketahui bahawasanya nama-nama Allah Al-Husna itu, Al-Husna maknanya yang mencapai tahap ketinggian, yang tiada tolak bandingnya, dan mencapai tahap keindahan. Sebab itu kita terjemah Al-Husna tu maknanya yang maha indah kan. Yang maha indah maknanya kalau kita kita nak sifatkan dan nak ceritakan, memang tak mampulah nak ceritakan, dia disebabkan oleh ketinggian dan juga keindahan itu, kita kata tidak ada tolak bandingnya.
Kan? Maknanya itu maksud al-husna. Ibnu Katsir kata, laisat munhasiratan fi tis'ati wa tis'in. Dia tidak terbatas hanya pada 99. Maknanya hadis Abu Hurairah tadi tu menunjukkan bukan bermaksud nama-nama Allah tu ada 99 dah, tak. Kan? Bukan bermaksud tu. Maknanya dia hadis itu siaknya, konteks hadis itu bukan nak bagi tahu Allah hanya ada 99 nama, tak. Tetapi hadis tu nak bagi tahu Allah ada 99 nama, dan siapa yang hafal dan cuba mempelajari dan mentadabburi, cuba untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan yang ada dalam 99 nama tu, maka dia masuk syurga. Bukan bermaksud Allah hanya ada 99 nama saja. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun faqala Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk 'adlun fi qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw a'lamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. Baik, hadis ni Nabi SAW bersabda, maknanya ma asaba ahadan, tidak ada seorang pun individu yang ditimpa sesuatu musibah ataupun ujian, ataupun hammun. Kata dalam lafaz ni disebut hammun, ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun. Hammun maknanya apa? Kegelisahan. Apa dia kegelisahan? Wa huznun, kesedihan. Dan apa sahaja penyakit yang melibatkan kegelisahan. Apa dia kita kata kemurungan ke termasuklah. Dan sebagainya, ham dan huznun, kesedihan. Kemudian dia mengucapkan, maknanya ni doa lah. Doa bila kita rasa serabut ke, rasa rasa sedih ke, rasa tak tentu arah ke, ataupun rasa apa dia kita kata stres ke, apa-apa je lah yang berbentuk kita kata yang mengganggu jiwa kita, mengganggu emosi kita ke, kan. Baru lepas kena bully cyber kan. Sekarang orang bully cyber kan. Orang macam-macam sekarang kan. Baik, Allahumma inni 'abduk. Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Cuba kita perhati betul-betul lafaz hadis ni. Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu. Okay, bila kita kata kita hamba Allah, kalau kita kenal Allah, ada lagi lah rasa macam takut apa? Takut fulan, takut alan, ataupun rasa tak ada kan, rasa tenang tu. Kalau kita kenal Allah kan. Tapi masalahnya Allah tak kenal, itu bahaya. Allahumma inni 'abduk. Allah tu macam mana? Allah tu di mana-mana. Susah. Allah tu kat mana? Allah tu di mana-mana. Susah. Dia tak kenal Allah lagi, walaupun dia sebut Allahumma inni 'abduk, dia tak kenal Allah lagi. Kan? Jadi pastikan kita kenal Allah. Maknanya kita belajar tentang, antaranya belajar tentang tauhid. Dan yang lebih spesifik, ma'rifatullah ni antaranya mengenal nama-nama Allah Al-Husna. Yang ni kan. Baik, dan sifat-sifatnya. Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu. Ibnu 'abdik. Ibnu 'abdik. Anak kepada hamba-Mu, bukan anak kepada alien. Bukan hamba kepada alien, bukan anak kepada alien. Sebab apa dia cakap alien ni? Sebab ada orang zaman sekarang, orang ateis, dia punya nak nafikan Tuhan. Last sekali dia kata alien yang cipta universe. Bodoh tak? Bodoh kan? Kan dia pun duk bincang, kan? Bincang tentang multiverse, tentang universe macam-macam.
Teori tu macam-macam sangat. Buat teori ni, teori tu. Last sekali bila tanya siapa yang cipta universe ni, dia pening. Kemungkinan ada kumpulan ataupun ada persatuan alien-alien sedunia kot, lucu tapi benda ni walaupun lucu, tapi kita kena faham. Sebab itu kenapa sebab ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, khususnya ulama muasirin, mereka kata tetap kita kena tahu tentang macam mana cara nak jawab syubhat-syubhat golongan atheism. Sebab atheism sekarang ni dia macam-macam. Dia dipanggil new atheism. So anak-anak muda sekarang dia nak tak nak dia kena tahu. Dia kena tahu. Dia kena tahu. Dan kita pun pernah buat dekat sini Sini pernah buat Pernah buat dah pasal new atheism? Belum lagi. Yang buat itu apa? New age movement kan. Dia ada kaitan lah tu. Maknanya ada kaitan tu, nanti boleh buat lah pasal new atheism. Jadi kita nak tahu macam mana golongan atheism sekarang ni. Mereka pun bukannya atheist ni, dia dah berkembang dah sekarang. Dan mereka pun banyak juga syubhat-syubhat mereka yang berbentuk baru. Dan apa dia kita kata, para pengkaji-pengkaji di kalangan ahli tahqiq, muhaqqiqin di kalangan ulama-ulama akidah, ulama-ulama tauhid pun mereka memang memberikan penekanan yang sangat apa kita kata sangat penting lah pada zaman ni, khususnya nak berhadapan dengan neo atheism ni. So banyaklah kita kata dia punya cabang-cabang dia. Tak salahnya Ustaz Asri pernah bentangkan tentang spiritual atheism di Yayasan Taklim kalau tak salah. Boleh cari boleh cari. Cuba tengok tu okay, boleh tengok lah. Itu. Dan maknanya kita kena sentiasa refresh lah. Maknanya ilmu akidah ni apa? Maknanya ilmu akidah ni dia evergreen. Dulu anda pernah ingat lagi 10 tahun ataupun 10 tahun 20 tahun 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun rasanya 10 tahun yang lalu ada orang maknanya mempelekehkan tentang ilmu akidah ni. Dia kata kalau ambil bidang akidah ni nak kerja apa? Kalau ambil bidang fiqah, bidang syariah, dia kata ni kerja peguam, lawyer. Kalau ambil bidang akidah ni nak kerja apa? Dia dia jadi macam tu dia di mentaliti masyarakat kita macam tu. Dia kira mengaji nak kerja saja. Ini kita kena berbetulkan lah. Bukan macam tu Kita mengaji kerana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak apa? Nak pergi planet Mars ke? Nak ikut Elon Musk ke? SpaceX ke? Tak. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tengok wajah Allah. Kita nak mendapat kelazatan melihat wajah Allah. Sebab itu Nabi SAW minta, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Tuan potong hadis tu dalam tak salah riwayat Imam Abu Daud kalau tak salah, atau Imam Ahmad. Hadis tu panjang tapi anda potong dekat situ je. Nabi minta, ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu. Itu nikmat paling agung. Dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Jadi kita kena letakkan itu di kita punya target. Anda suka dalam kelas-kelas anda ingatkan orang yang hadirin yang datang, kita punya yang datang yang hadir di majlis-majlis ilmu kita, anda selalu ingat benda ni. Tujuan kita menuntut ilmu, letakkan yang paling tinggi. Yang paling tinggi bukan nak apa? Nak jadi kaya, nak jadi nak jadi businessman, nak jadi businesswoman, nak jadi millionaire, bukan. Itu tak apa nak jadi, itu yang tu letak yang bawah-bawah tak jadi masalah. Benda tu kita semua ada cerita. Tapi letakkan yang pertama sekali, kita nak tengok wajah Allah. Sebab itu dalam hadis At-Tirmizi, Nabi SAW sebut tentang menuntut ilmu. Nabi terus sebut tentang untuk mendapat wajah Allah. Man ta'allama ilman mimma yabtaghu bihi wajhullah. Maknanya Nabi SAW ingatkan kepada sahabat, kamu menuntut ilmu kena ingat, kamu nak dapat apa? Menuntut ilmu ni untuk apa? Menuntut ilmu ni kamu nak himpun duit ringgit ke? Untuk himpun dana orang untuk bersenang-senang ke untuk menuntut ilmu ni? Tak. Untuk minta dana orang, untuk minta tak.
Menuntut ilmu ni untuk kita bermewah-mewah ke? Tak. Menuntut ilmu ni untuk kita dianggap orang-orang kata dekat kita hebat, baik, alim. Tak. Jangan, yang tu kita tak lebih. Oh, pandai, hebat, hafalan kuat. Tak, jangan. Balik pada hadis Nabi. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Maknanya Nabi kata siapa yang menuntut ilmu, yang sepatutnya menuntut ilmu itu diniatkan untuk mendapat wajah Allah. Apa maksud mendapat wajah Allah? Melihat wajah Allah. Masuk syurga, melihat wajah Allah. Terus tetap tu. Mari sini, mari mana-mana tempat pengajian, pergi kelas ke, pergi madrasah ke, pergi masjid yang ada pengajian lelaki ke, pergi mana-mana yang ada majlis ilmu. Jangan kita letak target sebab nak jumpa ustaz. Betul ya, nak sentuh ni betul. Nak jumpa ustaz, lama tak jumpa ustaz. Ya, dah betul. Nak jumpa ustaz tu 2, 3, 4, 5 dah. Tak apa kan. Tapi letakkan. Dengan cara kita letakkan niat yang tertinggi ni, yang itulah yang akan bagi motivasi. Ha? Walaupun terpaksa menghadapi kaki krem waktu jam. Tak, yang penting kita letak dah target kita tinggi kan. Paling kurang Allah Ta'ala kan balas dengan kebaikan yang lain. Kita tak tahu. Sebab kita letak tu memang kita letak tinggi. Apa sahaja pun, kalau kita di dunia pun benda, kita nak benda yang tinggi kan. Benda yang kita kata yang kualiti kan. Itu biasalah. Orang nak pakai baju yang cantik-cantik, nak pakai baju yang kualiti tinggi kan, nak pakai apa kita kata benda-benda yang digunakan, benda yang elok. Semua orang itu kan. Semua kita ni nakkan benda yang berkualiti, benda yang tinggi dia punya nilai. Tetapi kita kena ingat, menuntut ilmu kita kena letak terus yang tu. Bukan kerana ustaz tadi ustaz ni nak jumpa ustaz lah, lama tak jumpa ustaz, dia tak apalah nak jumpa ustaz lah, tapi bukan itu yang utama kan. Mimma yubtagha bihi wajhullah, Nabi kata mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa jannata yawm al-qiyamah. Tetapi dia tidak menuntut ilmu melainkan hanya untuk mendapat keuntungan dunia. Mimma la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Nabi sebut ni, kalau kita compare, wajah Allah tu Nabi sebut dengan penuh apa? Motivasi, penuh semangat, penuh apa? Maknanya Nabi galakkan para sahabat. Inilah galakan untuk kita sentiasa nak mengharapkan kita melihat wajah Allah, mendapat wajah Allah tu. Kita selalu sebutkan kalau ahli takwil, ditakwil redha Allah, tak dapat, tak nampak lah. Kita menuntut ilmu nak redha Allah, semua nak redha Allah, tapi kita kata nak tengok wajah Allah tu tinggi tu, level dia tinggi, makam tinggi tu. Betul tak? Selalu anda bagi tahu selalu anda pesan dekat orang-orang yang terjemah kitab dan sebagainya. Kalau terjemah kat situ, jangan terjemah redha. Terjemah wajah Allah. Biar orang tahu ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni akidah Nabi SAW. Kalau kita duk main play safe, takut orang takwil, takut orang salah faham, takut orang menyamakan Allah dengan makhluk, memang habis walaupun ahli takwil pun memakai isbat wajah tu. Dia pun tak ni kan. Tapi ada di kalangan Mu'tazilah yang takwil. Tapi kita nak bagi tahu di sini, letakkan. Tapi yang satu lagi Nabi kata, tapi dia tak menuntut ilmu tu kerana wajah Allah. Dia hanya nak dapat kepentingan dunia. Mimma yusibi 'aradan minad dunya. La yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia nak dapat kepentingan dunia, dia nak dapat keuntungan dunia. Kan? Pasal apa tak datang ni? Pasal kelas ni apa dia tak guna kitab yang aku jual. Ada orang tak guna kitab yang aku jual, yang aku tak mai. Tapi kalau kitab dia buat daurah, dia baru jual. Bukan kita nak kata apa, tapi kadang-kadang kena muhasabah lah. Kena muhasabah. Maknanya macam mana kita dengan ilmu ni? Adakah betul kita ni menuntut ilmu kerana nak wajah Allah, ataupun kita hanya datang lagi nak lepak-lepak kedai kopi sembang nak sembang isu-isu semasa ni, isu-isu panas ni. Itu kadang-kadang kan
Tak, kita kena perbetulkan. Oh, ada makan-makan. Ada makan-makan lagi. Makan-makan yang sedap tu. Tak apa, nak makan tak ada masalah. Tapi jangan kita jadikan itu yang mimma yata'allamu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Apa balasan dia? Apa hukuman orang yang menuntut ilmu kerana kepentingan dunia? Dia takkan dapat cium bau syurga. Wal iyad billah. Hak tu kita takut. Kan? Hak tu yang paling kita takut. Wallahu musta'an. Baik. Balik pada hadis tadi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa, Allahumma inni abduk ibnu abadik. Anak kepada hamba-Mu. Ibnu amatik. Anak kepada hamba perempuan-Mu. Maknanya ibu dengan ayah kita, ayah dengan ibu kita adalah hamba Allah juga. Mereka bukan dewa ke, separuh dewa ke, god ke, demigod ke, bukan. Separuh bunian ke, kan? Bukan. Mereka hamba Allah, makhluk Allah. Maknanya kita, bila kita sebut doa ni, apa maksud dia? Maksudnya kita betul-betul rendah diri kepada Allah. Aku hamba-Mu, bapa aku pun hamba-Mu, mak aku pun hamba-Mu. Sebab kebiasaan orang, ayah aku CEO bla 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 bla. Mak aku Datin Seri gelar-gelar. Selalu orang akan berbangga dengan parents dia. Kan, bapa aku Datuk Fulan, bapa aku raja. Mak aku sekian. Bapa aku macam ni. Bila kita berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita rendahkan diri kita. Inni abduk ibnu abadik ibnu amatik. Inalah. Kan? Nasiyati biadik. Ubun-ubunku, ubun-ubunku, yakni kawasan sini. Nasiyati biadik. Ubun-ubunku ini berada di tanganmu. Berada di tangan Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memegang. Allah Subhanahu wa taala maknanya kita kata kita semua ni di dalam tangan dia, genggaman dia. Baik, madin fi hukmuk. Maknanya kita ni melakukan sesuatu, berlalunya apa perbuatan kita, apa yang berlaku pada kita ni semuanya berlaku di dalam ketetapanmu, fi hukmu, pada ketetapan yang Allah Ta'ala tetap. Hukmu kat sini merujuk kepada hukum al-kauni dan juga hukum syar'i, tapi lebih pada hukum hukum kauni. Adlun fi qada'uk, adlun fiya qada'uk, maknanya apa dia, apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita ini kesemuanya perkara yang keadilan. Perkara yang kita kata Allah Ta'ala meletakkan sesuatu pada tempat dan tak ada kezaliman. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini point dia. Dalil menunjukkan nama-nama Allah itu tidak terbatas hanya pada 99. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau sendiri yang menamakan dirimu. Au a'lamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan pada salah seorang di kalangan makhlukmu, yakni hamba-Mu. Ini yang Allah Ta'ala ajarkan kepada siapa? Rasul Nabi SAW. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkannya di dalam kitabmu, yakni Al-Quran. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang engkau sembunyikan pengetahuan tentang nama-Mu itu di dalam ilmu ghaib di sisimu. Maknanya menunjukkan ada nama-nama Allah yang Allah Ta'ala tak khabarkan kepada kita. Itu maksudnya, itu dalil ya. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kemudian barulah Nabi doa, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, berikanlah jadikanlah Al-Quran itu sebagai musim bunga bagi hatiku. Musim bunga, dalam hati ada taman, dalam hati ada bunga. Maknanya bila kita baca, maksudnya kalau kita tengok penjelasan ulama, kerana musim bunga ni apa? Musim bunga ni musim yang kita kata apa, yang menggembirakan. Maknanya menggembirakan hati, menggembirakan orang yang ada pada dalam musim tersebut. Dan Al-Quran ni diibaratkan macam kita kata kita minta dia, Allah Ta'ala jadikan Quran tu macam musim bunga untuk hati kita.
Baik, wa nur sadri, cahaya untuk dadaku, wajila huzni, dan penghilang yang dapat menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba hammi, dapat menghilangkan juga kegelisahanku. Kemudian Nabi kata, siapa yang baca doa ni, illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Siapa yang baca doa ni ketika dia risau ke, dia bimbang ke, dia stres ke, ataupun dia mengalami kemurungan ke, ataupun dia ada masalah ke apa, Nabi kata fadilat dia, khasiat dia, maka Allah akan menghilangkan, Allah sendiri akan hilangkan segala kegelisahan dia, kemurungan dia, kesedihan dia. Dan Allah akan menggantikan, bukan setakat Allah hilangkan, bahkan Allah akan menggantikan untuknya kesedihannya itu dengan kegembiraan. Wa abdalahu makanahu faraha. Allah akan gantikan tempat yang disedih itu, Allah akan bagikan kegembiraan. Baik, jadi ini antara dalam sebahagian riwayat disebutkan, ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nata'allamuha, ya Rasulullah, adakah kami kena belajar doa ni? Sahabat tanya, adakah kami kena belajar doa ni? Faqala bala. Nabi kata, ya. Yanbaghi li kulli man sami'aha an yata'allamaha. Hendaklah siapa sahaja yang dengar doa ni, dia kena belajar. Boleh buat daurah doa ni, syarah doa ni. Jemput ustaz-ustaz kita, syarah doa ni. Belajar satu hari. Kan? Hafal hari itu juga. Boleh? Bagus. Kan? Itu lagi bagus daripada kita duk sibuk dengan isu-isu yang tak apa-apa ni. Isu cakap fulan alan, tak ada faedah, tak ada faedah. Baik, kita belajar hadis, belajar doa macam ni penting di saat-saat kita hari ni. Macam-macam hari ni kan kita tengok, wal iyadu billah, nasallallahu salamata wal afiyah, macam-macam kita nampak perubahan emosional orang, mental, fizikal, kan, lepas pada peralihan endemik ni. Macam-macam kan kita nampak Allah Ta'ala uji macam-macam, dan kita syukur pada Allah Ta'ala bagi kita ketetapan iman. Allah Ta'ala tak tarik agama tu daripada kita, tak tarik iman kita, kerana itulah nikmat yang paling berharga, kan? Baik, jadi itu antara dalil yang menunjukkan nama-nama Allah, al-asma al-husna, daripada Al-Quran dan hadis yang kita sebutkan. 99 itu tidak terbatas pada 99, kerana Nabi SAW sendiri sebut ada nama-nama yang Allah SWT sembunyikan daripada pengetahuan hamba-hambanya ataupun manusia, makhluknya, yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisinya, sama ada di Lauh Mahfuz ataupun di sisi Allah, di sisi Allah. Sebab itu dalam hadis Maqam al-Mahmud pun ada syafaat al-uzma, bila Nabi SAW nak, Allah Ta'ala nak minta Nabi SAW nak bagi syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi akan sujud dulu sampailah Allah Ta'ala izinkan, baru Nabi angkat kepalanya, dan dikatakan Allah Ta'ala ketika itu akan ajarkan kepada Nabi puji-pujian, zikir yang tak pernah diajarkan pada mana-mana makhluk. Maknanya ada lagi something yang tak diketahui, maknanya antaranya nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Baik, ada syubhat kat sini. Syubhat dia kat sini. Golongan batiniyah. Golongan kita kata batiniyah, sufiyah batiniyah ni, antara yang mereka syubhat mereka kata inilah dalil menunjukkan adanya ilmu yang berbentuk rahsia. Betul ke? Macam mana kita nak jawab? Ini dalil menunjukkan ilmu ni bukan dalam Quran lah. Ni dia pun nak cakap inilah, bukan dalam Quran sunnah je. Ada lagi ilmu rahsia. Kan dia pun selalu kata ilmu Allah luas, kan? Tok guru dia tahu, tok guru aku tahu. Jadi kita jawab dengan guna hadis tadi balik. Maksudnya dalam hadis doa tadi tu sebenarnya ada lafaz yang jelas menunjukkan kepada kita pembatasan nama-nama yang Allah ajar tu ada dua saja. Siapa perasan? Kalau kita tengok dalam hadis tadi, maksudnya pembatas ada, memang kita kata betul ada nama-nama Allah yang disembunyikan. Maknanya ada ilmu yang Allah Ta'ala tak
tak sampaikan dalam kitab ataupun melalui Rasul. Dan dalam hadis tadi Nabi SAW sebut ilmu yang ada yang disyariatkan untuk kita pelajari hanya ada dua sumber, Al-Quran dan Sunnah. Maknanya kalau nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu nama-namanya, tak ada sumber yang ketiga, keempat ke kelima. Sumber dia Al-Quran dan Sunnah. Sebab Nabi kata apa? Apa anzaltahu fi kitabik. Atau apa yang kau turunkannya di dalam kitabmu, yakni Al-Quran. Dan Quran dah lengkap. Nak tahu nama-nama Allah, buka Al-Quran, cari dalam Quran. Baik. A'lam tahu ahadan min khalqiq. Dan atau yang kau ajarkan kepada salah seorang di kalangan hamba-Mu atau makhluk-Mu, yang ini merujuk kepada Rasul. Kerana mereka sahaja yang ada perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah SWT melalui perantara wahyu, malaikat. Yang ketiga tu, awista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indaka, bukan indakum, bukan indan nas, bukan inda khalqik, tapi Allah kata indaka, yakni ada juga nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di sisinya, di dalam ilmu ghaib. Bila sebut ilmu ghaib ni, maknanya kita tak tahulah. Dan ditegaskan lagi dengan lafaz indaka, di sisimu. Allah kata di sisi Allah, bukan di sisi tok guru kamu. Fabuhital ladzi kafar. Maka terbungkamlah orang yang habis. Habis ya? Kan? Terbatallah syubhat dia tadi. Betul tak? Habis macam kita je guna hadis je. Guna hadis tadi je. Maknanya sumber kita nak tahu nama-nama Allah ni Quran dan Sunnah. Tak ada ketiga, tak ada keempat. Tapi itu dalam hadis tu kata ilmu yang Allah sembunyikan bukan sembunyikan dekat gua batu gua apa, gua Niah ke gua apa. Bukan sembunyi dekat apa, Gunung Jerai ke, bukan. Bukan dalam poket tok guru kamu. Bukan dalam serban tok syekh kamu. Bukan dalam jubah tok guru kamu, bukan. Ni di sisi Tuhan. Kenapa kata di sisi Tuhan? Itu dia akan kalau dia faham lah. Kalau dia takwil, dia kata tok guru dia Tuhan. habis cerita dia takwil lah. Tok guru, Tuhan ada dalam tok guru dia pula habis. Itu jenuh yang tu kita tinggal lah. Tinggal lah, orang tu gila. Gila tak payah layan lah. Yalah, takut lagi kita jadi gila lah. Wallahul musta'an. Baik, itu contohlah, itu satu syubhat lah yang kita boleh dapat faedah daripada situ. Baik, itu yang pertama lah. Bahagian yang pertama kita sebutkan daripada kita mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam nama-namanya, yang nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Pertama isbat, yang kedua nafyul mumathilah. Bila kita sebut kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya, pertama kita isbat. Isbat apa yang Allah Ta'ala namakan dirinya sendiri dalam Quran, dan juga Allah Ta'ala khabarkan melalui Rasulnya di dalam sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bila sebut kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita menafikan persamaan al-mumathilah. Persamaan dekat sini maknanya persamaan dengan makhluk. Kita menafikan persamaan sifat ataupun nama-nama Allah itu dengan makhluk. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan, kata Syekh di sini, wadzalika bi an la naj'ala lillahi mathilan fi asma'ihi wa sifatihi, iaitu dengan cara kita tidak kita tidak menjadikan bagi Allah itu ada penyerupaan ataupun persamaan, sama ada dalam nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Kama qala ta'ala laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dan Allah kata laisa kamithlihi syai', dia itu tidak seperti atau tidak semisal dengan sesuatu apa pun. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka kata Syekh Ibn Uthaymin, fadallat hadhihi al-ayah ala anna jami'a sifatihi la yumathiluhu fiha ahadun minal makhluqin. Maka dalil ayat ini menunjukkan bahawasanya seluruh sifat-sifatnya tidak menyamai, tidak menyerupai
dalamnya satu pun di kalangan makhluk, tidak menyamai mana-mana makhluk, tidak ada yang menyamai sifat dan juga nama-nama Allah. Tapi kita kata macam mana pula? Ini satu persoalan. Allah kata dalam ayat tadi, kita ambil ayat tadi je. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik, dia tak sama dengan sesuatu apa pun dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Bukankah Allah juga sebut dalam Al-Quran, kita manusia ni Allah jadikan sam'an wa basara. Ada penglihatan dan ada pendengaran. Kita pun sami' basir. Bukankah dalam Quran pun Allah kata manusia, makhluk pun dengar dan melihat. Jadi macam mana kita nak jawab? Baik, kat sinilah kata Syekh, wa in ishtarakat fi aslil ma'na lakin takhtalifu fi haqiqatil hal faman lam yuthbit ma athbatahu Allah li nafsihi fa huwa mu'attil. Baik, kat sini Syekh kata walaupun pada asal makna ianya berkongsi. Makna asal makna ni pada lafaz. Makna sekarang ni Allah kata dia Maha mendengar, Maha melihat. Manusia pun Maha mendengar, Maha ke? Jangan kata Maha bezalah. Maknanya beza dia apa? Sebab itu dibezakan, makhluk tak letaklah Maha. Maha tu maksudnya apa? Yang infinite lah, kita kata yang paling besar. Betul ya? Kena cek kamus dewan lah. Sekarang cek kamus dewan. Maha tu apa? Terjemahan dalam kamus dewan. Maha tu apa maksud? Terjemahan tu maksud dalam bahasa Melayu apa maksud dia? Cuba siapa-siapa boleh Google rajin. Baik. Jadi bila kita kata Sami'un Basir, bila kita kata Allah Ta'ala, jadi kita terjemah Maha mendengar, Maha melihat. Tapi kalau makhluk kita tak kata Maha kan? Apa dia punya signifikan dia? Maksudnya tak samalah. Itu menunjukkan penggunaan lafaz yang kita kata penambahan lafaz tadi menunjukkan ada penambahan makna ataupun penambahan dari sudut makna. Maknanya kalau makhluk tadi kita punya penglihatan terbatas kan, kita punya view angle view kita ni kalau sini kita sampai sini je kan, belakang ni tak dapat dah kan, dan situ saja sampai apa yang kita mampu, belakang dinding tu dah tak sampai dah kan, kecil pada ni yang makro tu kan, makro apa dia lagi, apa makro fotografi tu yang kecil punya, micro micro. Lepas tu dengan apa dia, apa macam-macam lagi yang mikroskop yang kecil-kecil tu, elektron mikroskop lah, apa benda lah kan, kita tak mampu dah kan, melainkan dengan alat kita kena guna bantuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Maha melihat, maknanya sampai dia melihat segala sesuatu. Baik, jadi itu maknanya walaupun pada lafaz ataupun pada asal makna tu ada persamaan, ada dipanggil mushtarakah, berkongsi pada lafaz, pada asal makna kan, tetapi takhtalifu fi haqiqatil hal, berbeza pada hakikat keadaannya, kaifiat lah, sudah tentulah kaifiat pada kaifiat dia berbeza. Baik, samalah macam ilmu kan, Allah Al-Alim, Sami'un Alim, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Baik, makhluk ada pengetahuan tak? Ada ilmu kan, ada ilmu, tapi kita tak sebut Maha mengetahui kan, sebab dia punya ilmu terbatas. Tapi berkongsi pada lafaz. Kita kata Allah mengetahui, Maha mengetahui, tapi kita kata mengetahui lah kan, mengetahui. Makhluk pun mengetahui, tetapi pengetahuan makhluk dan pengetahuan Allah sudah pasti tidak sama, beza kan? Itu maksudnya kata Syekh di sini. Baik, faman lam yathbuti atau faman lam yuthbitu ma atau lam yuthbiti ma athbatahu Allah li nafsihi fa huwa mu'attil. Barang siapa yang tak mengisbatkan apa yang Allah isbatkan untuk dirinya, Allah Taala isbatkan untuk dirinya sendiri, maka dia adalah mu'attil. Apa maksud mu'attil di sini? Maknanya orang yang menafikan, orang yang membatalkan, orang yang menolak, ta'til. Daripada perkataan bi'run mu'attalah, dalam bahasa Arab disebut bi'run mu'attalah, maknanya telaga yang ditinggalkan, yang dikosongkan. Maknanya mu'attil, maknanya orang ini dia menafikan, dia menolak ataupun dia mengosongkan makna yang sebenar pada nama-nama Allah tadi. Itu pun boleh masuk makna dia.
Tapi ta'til ni maknanya mu'attil ni maksudnya menafikan, menolak, mengosongkan maknanya. Sama ada dengan takwil ataupun dengan tafwid. Nanti kita akan bincang kemudian lah. Tapi tak apa. Kita sentuh sikit. Wa ta'tiluhu hadha yushbihu ta'tilu Fir'aun. Dia punya bentuk penafian tu, bila dia menafikan sifat-sifat Allah ni, nama-nama Allah ni, dia sama macam penafian Fir'aun. Maknanya apa yang dilakukan Fir'aun? Maknanya Fir'aun ni tak mengaku Tuhan. Antaranya dia menolak sifat Allah. Itu maksud dia sama macam Fir'aun lah. Siapa yang menafikan sifat Allah ni, dia macam Fir'aun lah. Sebab Fir'aun pun menafikan sifat Allah. Fir'aun pun menafikan sifat-sifat Allah yang telah diisbatkan oleh yang dibawa oleh dakwah tauhid itu oleh Nabi Musa AS. Itu dalam surah Al-Qasas. Boleh tengok dalam surah Taha, surah Al-Qasas, berkenaan dengan penafian Fir'aun. Dia menafikan Allah di langit. Boleh juga rujuk dalam tafsir At-Tabari, dan juga tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Baik. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. Baik, yang berikutnya, orang yang mengisbatkan sifat Allah, dia yang tadi dia tak isbat. Dia nafikan, dia kata Allah tak ada sifat. So dia macam Fir'aun lah. Apa hukumnya? Kafir lah. Sebab itu Allah kata وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. So Allah Ta'ala isytiharkan orang yang menolak nama-nama Allah ni, maka dia adalah orang yang ilhad, orang yang menyeleweng. Baik. Antara termasuk makna ilhad adalah dalam makna ilhad itu juga adalah termasuk orang yang menolak sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Baik, jadi ada pula satu golongan yang kata Syekh Utsaimin di sini, Ibn Utsaimin, wa man athbataha ma'a tashbih. Dia ni isbatkan sifat Allah, nama Allah, tetapi bersama dengan dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Maknanya dia kata, macam tadi dia kata Allah mendengar macam kita, ataupun Allah melihat macam kita melihat. Ini dia tashbih. Dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka dia ini yang tadi tu tak mu'attil macam Fir'aun. Dia ni macam apa? Sara musyabihan lil musyrikin alladzina abadu ma'allahi ghaira. Dia sama macam orang musyrikin yang menyembah selain Allah sesuatu, yang menyembah sesuatu selain Allah. Yang menyembah sesuatu selain Allah. Sebab apa? Sebab ada bentuk dia menyamakan apa? Dari sudut tasyrik, dari sudut paling kurang adalah dia menyamakan dari sudut hak peribadatan. Dia menyamakan, maknanya dia kata berhala tu ada, dia tak kata berhala tu mencipta kan. Dia kata berhala tu ada apa dia menjadi wasilah yang menyampaikan doa dia, nazar dia kepada Allah, yang ada kedudukan di sisi Allah. Jadi dia telah menyamakan sesuatu seperti Allah, dan dia sama macam orang musyrikin yang menyembah berhala. Wa man athbataha biduni mumathilah sara minal muwahhidin. Jadi orang yang ketiga pula ni, golongan yang ketiga ni, kata Syekh Ibn Utsaimin, orang yang mengisbatkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya tanpa menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, inilah orang yang menjadi orang ahli tauhid. Sara minal muwahhidin. Dia menjadi muwahhidin, ahli tauhid. Ahli tauhid adalah orang yang dia mengisbatkan nama Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة. Pembahagian tauhid inilah, kata Syekh, yang ramai di kalangan ataupun sebahagian besar di kalangan umat Islam yang telah tersesat dalam isu ini, dalam topik ini, sehingga mereka berpecah-pecah ataupun berpecah-pecah kepada kumpulan-kumpulan yang banyak, firqah-firqah yang banyak, sebagaimana yang Nabi SAW sebut berkenaan dengan perpecahan yang akan berlaku dalam kalangan umat Islam. Waftaraqatin nasara ala waftaraqatil yahudu ala 71 firqah waftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 30 firqah 30 wa 70 firqah kulluha finnar illa wahid. Nabi kata umatku ni akan berpecah 73. Antara perpecahan yang berlaku adalah disebabkan oleh mereka tidak mengisbatkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maknanya mereka telah berselisih dengan apa yang dibawa oleh Rasul berupa Alkitab, Al-Quran dan juga As-Sunnah,
kerana mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, itulah yang menyebabkan mereka berpecah. Sebab mereka tak mau ikut dalam bab asma' wa sifat ni, sebab mereka tak mau ikut apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma apabila ditanya tentang kenapa berlaku perpecahan. Kenapa berlaku perpecahan di kalangan Islam? Kerana kesemua mereka nak ikut hawa nafsu dalam mentafsirkan Quran, atau kesemua mereka ni nak mengikut hawa nafsu masing-masing untuk kita kata untuk memahami agama mereka, dan apa yang menjadi tanggungjawab mereka dan sebagainya. Baik, semua nak ikut hawa nafsu lah, disebabkan hawa nafsu. Orang ni dia nak tafsir ikut dia, orang tu dia tak mau ikut Nabi. Itu punca dia sesat kan. Bukannya orang yang nak ikut Nabi tu jadi sesat. Terbalik kan. Siapa nak ikut Nabi jadi sesat. Pelik Kata wallahu musta'an. Baik. Faminhum man salaka maslaka ta'til. Ada di kalangan mereka yang menuruti jalan ta'til. So Syekh bahagikan dengan umum. Fa'attala, lalu dia pun ta'til lah, dia pun nafikanlah sifat-sifat Allah. Wa nafas sifat za'iman annahu munazzahu aw munazzihun lillah. Dia pun menafikan sifat-sifat Allah ni, mendakwa kerana dia nak menyucikan Allah. Jadi tujuan orang yang nafi sifat-sifat Allah ni baik tak? Tujuan yang orang yang menafikan sifat, tujuan dia pun baik. Tetapi tujuan yang baik tak dapat menjadikan perbuatan mereka tu baik. Ni kaedah. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, fakam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa ramai orang yang nak buat kebaikan tapi dia tak dapat kebaikan tu. Menunjukkan niat yang baik saja tak boleh menjadikan amalan itu menjadi automatically baik. Saya niat baik, saya buka aurat ni niat baik nak cari rezeki. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Fakam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa ramai orang yang nak buat baik tapi dia tak dapat kebaikan sebab amalan dia tu tak menepati apa yang ditetapkan syarak. Saya nak cari rezeki, buat apa? Saya pun buat YouTube. Sponsor saya judi, syarikat judi. Apa salah ustaz? Sikit je, sikit je kata. Sikit je. Dia jawab tu. Sikit, nanti saya cuci lah. Dia cuci pula. Dia boleh cuci pula. Kita kata tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Ni hati-hati ni. Orang nak buat nak jadi YouTuber ke apa ni, hati-hati. Nak jadi YouTuber kan, jadi YouTuber yang yalah, memang ada khilaf lah di kalangan masyayikh dan di kalangan ulama dalam hukum, jadi menjadikan YouTube tu sebagai sumber kan. Ada dua pendapat kan. Tapi pendapat yang kata tak boleh tu, so dia ada hujah dia. Pendapat yang kata boleh tu, apa hujah dia? Kalau dia boleh, pastikan sumber ads tu, iklan-iklan tu semuanya halal. Sudah tu kan. Tak tahu nak tak tahu, mungkin ada orang boleh buat macam mana, tak tahu lah. Tapi ala kulihal kita kena cakna lah bab halal haram ni, bukan setakat makan minum lah. Ada pula orang cakap, YouTube ustaz, saya tak makan. Tak boleh. Bila dah jadi sumber pendapatan kan, dia gunakan duit tu untuk apa? Tak, dia faham dia dapat duit, dia kena terus boleh makan. Dia faham dia tak, dia ataupun dia faham yang haram ni khinzir saja. Itu pemahaman sebahagian segelintir orang Melayu kita lah. Dia faham itu. Tapi judi, kalau dapat sponsor dari judi tak ada masalah. Tolong iklan pula judi tak boleh. Maknanya kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Wallahu musta'an. Sekarang ni orang memang tanda-tanda kiamat, orang tak pedulilah daripada mana sumber. Dalam hadis Nabi SAW kata, wa ghudhiya bil haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa akluhu haram. Pakaian dia haram, makanan dia haram, gizi dia pun haram. Yang dia gunakan untuk apa? Untuk gizi ni boleh jadi benda-benda perkakas-perkakas yang diguna. Kan? Sikat tu boleh jadi, kalau dia dapat sumber haram, sikat tu. Pen, pinjam pen kawan, lupa nak bagi tu. Pinjam pen orang nak bagi kan. Ataupun curi pen orang. Pen tu termasuk dalam gizi lah. Sebab dia telah ambil manfaat. Peranti ni termasuk wa ghuziya bil haram. Dia menipu orang, scam orang.
Lepas tu beli peranti. Peranti tu haram. Diguna bergizi dengan gizi yang haram. Wa ghuziya bil haram. Fa anna yustajabu laha? Macam mana doa dia nak mustajab? Awak. So kita kata kena hati-hatilah benda-benda ni. Kita dengar apa dia macam-macam perkara-perkara yang kita kena hati-hati sekarang ni, khususnya berkenaan dengan halal dan haram. Maknanya sebab itu kita kata kena sama juga benda-benda yang melibatkan akad, melibatkan syarat-syarat, syarat-syarat dalam akad-akad perniagaan, kan, syurut dalam apa kita kata yang ada dalam muamalah. Sebab tu apa dia kena buat juga, kena buat juga pengajian yang berbentuk kita nak tahu tentang muamalah kita hari ni. Kita banyak dah benda-benda yang bercampur-campur. Dan kadang-kadang kita tak refresh dan sebagainya, kita terpapar pandang sebagainya, kita kena refresh, khususnya dalam bab muamalah ni lah, dalam bab muamalah. Wallahul musta'an. Baik. Jadi balik pada kata Syekh tadi, jadi niat depa baik. Niat depa nafi sifat-sifat Allah ni sebab depa nak menyucikan Allah daripada makhluk. Dia kata kalau kita kata Allah Ta'ala ada sifat macam ni, kita samakan Allah makhluk. Jadi kita buat apa? Kita tolak. Kita jangan isbat. Jadi niat dia pun baik. Tapi niat baik saja tak cukup, kan? Baik, Robin Hood dia curi barang, kan? Dia curi ni, kemudian dia apa? Dia sedekah kat orang, zaman sekarang ni ramai ada Robin Hood ni, ramai nak jadi Robin Hood. Dia panggil istilah cuci duit, cuci duit ni banyak. Hati-hati lah. Tambah-tambah ni orang-orang ustaz-ustaz akan menjadi mangsa cuci duit. Betul, ustaz-ustaz dia kena apa? Tegas. Tegas. Dan anak-anak murid pun kena jangan apa? Kena jaga ustaz-ustaz kita. Tengok anak macam ustaz ni macam ada nenek, kan. Nasihat. Tak baik kita nasihat sesama kita. Nasihat, kan? Bukan ustaz saja nasihat, ustaz pun kena nerima nasihat. Kan? Supaya kita tak terbabas, tak terlupa. Yalah, kita tengok hari ni macam-macam orang nak cepat kaya. Orang semua sekarang ni nak cepat kaya dia tak kira dah, kan? Ada orang rupanya ada buaya kat belakang, tengah pam dekat dia duit, suruh cuci duit tu. Ini sangat-sangat bahaya, kan? Wallahul musta'an. Baik, sikit lagi kata kat sini, kata Syekh, wa qad dhalla, maka orang macam ni sesatlah. Kerana dia menafikan sifat-sifat Allah. Li'anna al-munazzah haqiqatan huwa alladhi yunfa anhu sifatan naqsi wal 'aib. Kerana kita nak menyucikan Allah ni, tanzih ni yunazzah, maknanya tanzih. Kita nak menyucikan Allah ni sebenarnya bukan dengan cara kita menolak apa yang Allah cakap, apa yang Allah khabarkan dalam Quran, sifat-sifat dan nama-nama dia. Tetapi tanzih itu berlaku secara hakikatnya dengan kita menafikan daripada Allah sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat kecacatan, cacat, celah dan juga keaiban, sifat-sifat kekurangan yang Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, kan? Yang Allah Ta'ala juga sebut penafiannya dalam Quran. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, Allah kata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini maknanya itu contoh sifat kekurangan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala tak mengantuk dan tak tidur. Itu adalah sifat aib dan juga naqais, sifat kekurangan dan juga sifat aib. Sama juga macam melahirkan, beranak dan diperanakkan, itu juga sifat kekurangan. Kenapa? Allah bagi tahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tak sekufu, tak setara dengan mana-mana makhluk dia. Mana-mana pun makhluk dia, itu juga menunjukkan persamaan tidak ada dengan antara Allah dengan makhluknya, tidak ada sebarang persamaan. Pada hakikat sifat Allah dan nama-namanya. Baik, wa yunazzahu kalamuhu an yakuna ta'miyatan wa tadlila. Dan kita menyucikan juga kalam Allah ini daripada kita menganggap kalam Allah, yakni Al-Quran, itu adalah perkara yang membutakan ataupun yang boleh menyesatkan. Sebab bila orang yang dia taktil sifat Allah ni, nama-nama Allah ni, dia telah menganggap Quran dan sunnah ataupun Quran dan sunnah ini adalah benda yang membutakan ataupun yang tak bagi petunjuk, menyesatkan. Nampak? Dia punya implikasi dia. Bila dia tak nafikan sifat-sifat Allah atas alasan dia kata nak tanzih, nak menyucikan Allah daripada sifat kekurangan, sebenarnya dia telah mendakwa Al-Quran tu kurang. Al-Quran tu membawa kepada membutakan, maknanya tak bagi, tak cerahkan, tak terangkan, tak bagi petunjuk
dan menyesatkan. Kan? Kalau sebaliknya dia beriman, dia menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang ada dalam Quran, ada tak maksud tu? Tak ada kan? Maknanya Al-Quran bawa kepada petunjuk. Tapi ni dia dah nafi kan? Maknanya dinafikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maknanya dia telah lazimnya dia telah mendakwa bahawasanya Al-Quran ini membawa kepada perkara yang sia-sia, membawa kepada kebutaan. Ta'miyatan ni maknanya benda yang tak nampak lah, tak jelas. Wa tadlilan, dan perkara yang menyesatkan. Fa idza qala anna Allah laysa lahu sam'un wala basarun wala ilmun wala qudrah lam yunazzihu Allah. Jadi yang ni kita sambung insya-Allah pada kelas akan datang. Kita berhenti dekat sini. Naktafi bihadzal qadar. Kalau ada soalan. Bismillah. Ya, tafadhal. Baik, soalan sahabat kita ni, dia tanya praktik-praktik kebatilan yang ada dalam silat macam mantra-mantra ataupun jampi-jampi yang dibaca untuk mendapat power lah, nak dapat kekuatan atau karamah, apa dia yang kebatinan ni, ada apa hukum dia? Itu soalan ni. Apa hukum dia? Adakah dia syirik ataupun kalau misalnya kita bacaan ayat Quran Okey, itu yang kedua. Baik, yang pertama, secara umum dia hukum dia bid'ah. Dia jadi syirik bila apa? Bila ada benda-benda syirik dalam jampi serapah tu. Bila ada unsur-unsur syirik dalam jampi serapah. Kalau tak ada unsur-unsur syirik dalam jampi serapah dia tu, dia bid'ah. Dia mesti bid'ah. Pasal apa dia bid'ah? Pasal dia buat benda yang tak disyariatkan. Maknanya sebab dia dah letakkan satu amalan yang spesifik untuk mendapat satu kelebihan dengan tata cara yang tertentu, dan dakwaan dia untuk mendapat sekian, yang mana benda tu benda yang kadang-kadang kita tak boleh diisbatkan melainkan oleh Rasul sebenarnya, melainkan melalui wahyu, fadilat khasiat-khasiat tu kan. Jadi dia kat situ bid'ah dia. Bila ada unsur-unsur syirik, walaupun ada dalam jampi-jampi ayat Quran dan sebagainya, tapi ada bercampur dengan, contohnya dia baca Quran, baca Qul Huwallahu Ahad, tapi lepas tu dia sebut nama-nama jin ke, atau dia seru nama-nama khadam ke, nama-nama wali ke, nama jin ke, nama-nama syaitan ke, nama jin ke, nama wali ke, tak kira nama apa, tapi ada unsur syirik kerana dia memohon kepada selain Allah, syirik ada syirik. Dia balik pada hadis Nabi SAW kata u'rudu ruqakum alai, kan, la ba'sa ma lam takun fihi syirkan. Maknanya Nabi SAW bila tengok perawat yang ada zaman Nabi kan SAW, Nabi suruh dia orang bentangkan ataupun tunjukkan ruqyah dia orang, jampi serapah dia orang. Jampi serapah tu harus kan, jampi tu harus, tapi kalau ada unsur-unsur syirik baru dia syirik. Baru syirik. Sebab tu Nabi kata urdu ruqakum alayya la ba'sa ma lam takun fihi syirkan. Maknanya Nabi suruh tengok dulu lah, cek dulu, tunjukkan kepada aku ruqyah kamu, jampi kamu tu tak mengapa selagi mana tak ada benda syirik. Itu maknanya selagi tak ada syirik, kita tak boleh kata syirik lah. Ya, dia ada, kalau dia ada tata cara tertentu, penetapan tertentu yang maknanya menyamai syariat, dia kena amal tu lepas dia letakkan waktu pula, mesti wajib buat untuk dapat sekian, itu bid'ah. Itu bid'ah. Allah Ta'ala alam. Baik, tak ada soalan. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.